warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saudara-saudara sekalian diam daripada berkata-kata semasa khatib sedang berkhutbah kerana mengikut tujuan hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa berkata-kata semasa khatib sedang berkhutbah walaupun untuk mengingatkan rekannya dengan keadaan diam sekalipun, maka luputlah pahala Jumaatnya. Dari itu, diamlah dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dunia dan akhirat. InsyaAllah. Alhamdulillahil qail Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya.
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk bertindak dengan akal, bukan dengan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nafsu adalah merupakan fitrah yang diciptakan dalam diri setiap manusia. Ia adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga adalah ujian dalam kehidupan kita sebagai hamba-Nya. Nafsu menggerakkan kehendak manusia untuk makan, minum, mempunyai pasangan hidup dan meneruskan zuriat keturunan. Sebagai manusia, kita sering diuji dengan kelalaian sehingga terus melakukan kesilapan demi kesilapan disebabkan menuruti hawa nafsu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kepentingan mengawal hawa nafsu supaya kita tidak tersilap dalam membuat pertimbangan yang boleh membawa kita jauh daripada kebenaran. Hal ini dapat dilihat ketika Allah Subhanahu wa taala memberi ingatan kepada Nabi Daud AS tentang ancaman hawa nafsu menerusi firman-Nya dalam surah Sad ayat yang ke-26 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukuman kepada manusia dengan hukuman syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah pula kamu mengikut hawa nafsu, kerana hal itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat pada hari perhitungan disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Sidang hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, sebagaimana Allah menciptakan nafsu sebagai suatu fitrah dalam kehidupan manusia, begitulah Allah menciptakan juga akal sebagai pengimbang dalam diri kita. Tugas melawan hawa nafsu bukanlah suatu perkara yang mudah. Meletakkan hawa nafsu pada tempatnya adalah amat sukar dan mencabar. Hal ini kerana hawa nafsu tidak dapat dilihat dan dikawal sebagaimana kita mengawal tangan dan kaki. Ianya adalah sebahagian daripada diri kita sendiri. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala meletakkan akal manusia pada tempat yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan perbezaan di antara manusia dan haiwan pada fungsi akal. Haiwan dikurniakan dengan nafsu tetapi tidak dikurniakan dengan akal fikiran. Maka tidak hairan jika kita melihat seekor haiwan melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan olehnya, kerana mereka adalah haiwan. Mereka hidup di atas muka bumi ini mengikut hawa nafsunya. Akan tetapi yang menjadi masalah pada hari ini adalah apabila kita melihat manusia yang lebih buruk sikapnya berbanding seekor haiwan. Mereka telah diberikan akal fikiran untuk membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya pada tempat yang betul. Inilah kelemahan umat manusia pada hari ini. Akal fikiran yang telah dikurniakan kepada mereka telah gagal untuk mengawal hawa nafsunya sehingga mereka bertindak seperti haiwan. Ilmu yang dipelajari sepatutnya menjadikan kedudukan manusia lebih tinggi berbanding dengan makhluk yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat ke-30, ayat yang ke-70 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki daripada yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, semakin tinggi nilai ilmu yang dipelajari oleh seseorang manusia, maka seharusnya semakin tinggi pula kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian ilmu itu bukanlah semata-mata bermaksud mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu bidang ilmu,
Akan tetapi ketinggian ilmu itu bermaksud menyadari akan kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sebalik setiap penciptaannya. Kisah Nabi Yusuf AS adalah merupakan lambang kisah seorang manusia yang mempunyai ketinggian ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda diuji dengan godaan seorang wanita cantik yang menawarkan dirinya terhadap baginda pantas menutup kemungkaran tersebut dengan ingatan terhadap azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini berlaku berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesan ilmu yang dibina di dalam diri baginda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini menerusi firman-Nya dalam surah Yusuf ayat ke-24 yang bermaksud, dan sesungguhnya perempuan itu sangat berkeinginan terhadap Yusuf, dan Yusuf pula mungkin ada keinginan terhadap perempuan itu, andainya dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah yang kami takdirkan agar kami dapat memalingkan Yusuf daripada hal-hal yang tidak baik dan perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya Yusuf adalah antara hamba kami yang dibersihkan daripada segala dosa. Kisah Nabi Yusuf AS ini adalah sebuah gambaran mereka yang sanggup melawan nafsunya dengan keyakinan yang tinggi terhadap hari pembalasan. Inilah kekuatan dan keyakinan yang harus ada pada umat Islam. Keyakinan ini menjadikan mereka golongan yang sanggup menolak keseronokan yang bersifat sementara demi mencapai matlamat kebahagiaan yang kekal abadi. Kesungguhan mengawal hawa nafsu adalah merupakan kunci kekuatan seseorang hamba di sisi Tuhannya. Nafsu tidak boleh dibuang daripada diri kita, akan tetapi apa yang boleh dilakukan adalah mengatur dan menundukkannya. Inilah matlamat kejadian manusia yang dikurniakan akal serta nafsu, dan ia terhimpun di dalam satu jasad. Ujian ini adalah untuk melihat siapakah di antara manusia yang mampu untuk tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang jihad melawan nafsu menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, tidaklah dikatakan beriman dengan sebenar-benar iman seseorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya dengan ikhlas menuruti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengajak umat Islam sekalian agar bersama-sama melatih diri untuk mengawal hawa nafsu dan meletakkan pada tempat yang betul. Kesungguhan dalam mendidik hawa nafsu ini adalah merupakan titik permulaan kepada takwa. Nafsu itu musuh yang akan mendatangkan musibah sekiranya ia tidak dibendung dan dikuasai. Jangan sesekali kita memberi muka terhadapnya dan melayani semua keinginannya. Setiap keinginan hawa nafsu perlulah diberikan tekanan ke atasnya. Sekiranya tidak, ia akan menguasai diri dan tindakan kita. Antara amalan yang dapat membantu usaha kita untuk melawan hawa nafsu ialah dengan menyibukkan diri melakukan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti zikrullah, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, melakukan solat malam, berpuasa dan mendekati kumpulan orang saleh. 5 amalan ini adalah penawar bagi penyakit hati yang disebut oleh para ulama. Ia mampu untuk mendidik diri kita dalam mengawal hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Yang bermaksud, dan aku tidak berani mengaku diriku suci daripada dosa, kerana sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah dia daripada hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين.
الخائنين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Selanjutnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhuma, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa juga balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harith al-Syari'ati, seri paduka baginda yang Tuan Agong As-Sultan Ibrahim, wa seri paduka baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia, pada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khamidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khazulil kafarata wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kullu man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farij humum al-muslimin wa qadil dayna ahli al-madinin wa ahsin khalaq al-masdunin واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفرعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة